Okey. So, kita tengok sekali lagi. Ni pula peranan auksin dalam gerak balas tropisma. Gerak balas pertumbuhan dalam pokok, ianya melibatkan pergerakan. Kita rujuk dulu kepada apakah rangsangannya. Okey, kalau ianya bergerak ke arah rangsangan, maka dikatakan positive feedback. Kalau dia melawan, ia akan pergi kepada negative feedback. Jika pergerakan ke arah rangsangan, ia adalah gerak balas positif. Jika menjauhi rangsangan, ia adalah pergerakan yang negatif. Okey, yang pertama. Contoh. Ini pucuk. So, nampak kan hijau? Ini pula akar. Dari segi pucuk menunjukkan fototropisma positif. Kerana ianya bergerak ke arah cahaya. Manakala dia akan fototropisma positif dalam pucuk, mana pucuk tumbuh ke arah cahaya. Manakala akar kita panggil dia positif geotropisma pada akar apabila akar tumbuh ke arah graviti. Okey, sebaliknya negatif geotropisma dalam pucuk apabila pucuk tumbuh melawan graviti, dan negatif fototropisma dalam akar apabila akar tumbuh melawan arah cahaya. So, kesimpulan ringkas, pucuk fototropisma positif, tapi geotropisma negatif. Manakala akar pula geotropisma positif dan juga fototropisma negatif, sebab dia memang melawan cahaya. Kan? Okey. Untuk fototropisma, bila sebut foto, cahayalah. Tropisma tu gerak balas. Adalah pergerakan sebahagian tumbuhan terhadap rangsangan cahaya. Auksin disintesis pada pucuk. Betul? Dekat mana? Dekat zon pembahagian sel. Dari segi rajah ini adalah zon pembahagian sel. So, dekat sini penghasilan auksin berlaku. Auksin disintesis pada pucuk. So, auksin akan menjauhi cahaya dan berkumpul di kawasan teduh. Contoh, katakanlah ini adalah coleoptil. Ini adalah cahaya. So, cahaya datangnya sebelah kanan saya lah. Maka auksin akan berkumpul di kawasan yang teduh. Sebab apa tadi statement kita? Auksin akan menjauhi cahaya dan berkumpul. Ni statement yang pertama. Auksin menjauhi cahaya dan berkumpul di kawasan teduh. Ni adalah kawasan teduh. Maka auksin akan meresap ke zon pemanjangan. Mana zon pemanjangan? Ni adalah zon pemanjangan. Sel di kawasan teduh dan merangsang pertumbuhan sel di kawasan tersebut lebih cepat. Maka kesannya, bila kawasan sebelah kiri lebih cepat pemanjangan sel, maka pucuk tadi akan membengkok ke arah cahaya. So, kalau ditanya kawasan mana yang lebih cepat pemanjangan sel, kawasan ni lah, dekat kawasan teduh. Sebab tu ia kesannya pucuk membengkok ke arah cahaya. So, inilah kita katakan fototropisma positif. Kalau dekat gambar ni, ini adalah zoomkan dia. Okey, manakala akar. Kalau akar, ini adalah kawasan zon pembahagian sel. Dia bermula daripada bawah sebab dia akan panjang ke bawah. Ini pula adalah zon pemanjangan sel. Ni zon pembahagian sel. Ni adalah zon pemanjangan sel. Ni adalah zon DYDX. Pembezaan
sel. Kat Namek kan ada DYDX. Okey, next. Kita tengok rujuk lagi sekali lagi gambar rajah. Macam yang saya lukis tadi. Okey, tengok pada gambar rajah ni. Ini adalah uniform light. Cahaya datang daripada semua arah. So, auksin kan dia akan menjauhi cahaya. So, dia akan berkumpul di kawasan zon pemanjangan. Tetapi, dia akan secara uniform tumbuh tegak ke atas. Penerangan dia, penyebaran auksin, dia akan menyebabkan sel memanjang pada kadar yang sama. Okey, yang kedua. Ni cahaya datang daripada sebelah kanan sahaja. Maka auksin berkumpul di bahagian yang teduh. Maka ianya akan bengkok ke arah cahaya. Ini yang kita panggil sebagai fototropisma positif. Ni auksin menjauhi cahaya dan berkumpul di kawasan yang teduh. Lepas tu sel pada bahagian ni akan memanjang dengan lebih cepat berbanding di kawasan cahaya lah. Jadi koleoptil akan bengkok ke arah cahaya. Okey. Ni samalah. Ini gambar rajah berwarna. Okey. Cahaya sekata daripada semua arah. Ni cahaya tidak sekata, maka dia akan tumbuh ke arah sanalah. Okey. Sama juga pada akar lah. Cuma akar tadi, bila kita sebut akar, dia adalah fototropisma negatif. Bila ada cahaya, dia berkumpul dekat sini kan. Akar kan, dia suka kepada kepekatan auksin yang rendah. Okey. Ni pula geotropisma. Untuk geotropisma pula adalah pertumbuhan sebahagian tumbuhan terhadap geograviti. Graviti adalah faktor utama taburan auksin pada meristem apex. Dalam radikal, iaitu akar muda, kepekatan auksin yang tinggi di bahagian bawah akar akan merencat pertumbuhan. Apa maksud dia? Ingat, tadi cikgu dah nyatakan bahawasanya bila sebut akar dia nak kepekatan auksin yang rendah untuk merangsang pertumbuhan. Manakala jika kepekatan auksin tu tinggi, ia akan merencat. Okey, kita tengok pula kepada biji benih. Bila biji benih ni kita bahagikan dia kepada dua bahagian. Okey, kena faham sini dulu. Ini bahagian atas, ini pula bahagian bawah. Sekarang ni disebabkan oleh tarikan graviti, maka kepekatan auksin adalah tinggi di bahagian bawah. Okey, faham ayat cikgu? Yang pertama, disebabkan oleh tarikan graviti, maka kepekatan auksin adalah tinggi di bahagian bawah. Manakala di bahagian atas ni kepekatan auksin adalah rendah. Sekarang ni kita tak tahu yang mana satu pucuk, yang mana satu akar. Betul? Back kepada konsep akar, dia perlukan kepekatan auksin yang rendah. Kalau katalah ni bahagian akar, maka ni akan tumbuh ke bawah. Hak ni pula kalau pucuk dia nak macam mana untuk rangsang perkembangan dia perlu kepekatan auksin yang tinggi. Maka hak ni nanti akan membengkok ke arah atas lah. Kita tengok slide seterusnya. Untuk geotropisma, ni dia dah nyatakan mana akar, mana pucuk kan. Auksin dia. Okey, biji benih jagung diletak secara mengufuk. Pengumpulan auksin berlaku di bahagian bawah akar dan pucuk. Okey, sekarang ni auksin kat sini. Bahagian bawah akar dan pucuk. Okey, kepekatan auksin yang tinggi pada pucuk merangsang pertumbuhan. Ingat, pucuk untuk rangsang pertumbuhan, ia perlukan kepekatan auksin yang tinggi. Maka pucuk menunjukkan geotropisma negatif.
Kepekatan oksin yang tinggi pada akar merencat pertumbuhan. So dekat akar, dekat bahagian bawah ni rencat, maka dekat bawah ni tiada pertumbuhan, dekat bahagian atas pertumbuhan dia lebih cepat. Maka akar menunjukkan geotropisma positif. Okey, namun begitu, dalam sesetengah tumbuhan seperti nenas dan pisang, ovari akan menghasilkan jumlah oksin yang banyak. Bukan setakat hujung pucuk dan juga hujung akar. Walaupun tanpa persenyawaan, ini akan menghasilkan buah tanpa biji. Kita kan suka kalau beli buah tembikai tu kita nak yang tak ada biji. Fenomena ini dikenali sebagai partenokarpi. Contoh, ni. Kalau awak pergi kedai, awak nak beli tembikai awak mana? Yang satu ke yang dua? Confirm yang dua sebab senang nak makan kan? Sebab ianya tanpa biji. Bila tanpa biji, rasanya lebih sedap, lebih mudah untuk disediakan. Namun begitu, kesannya ia tidak akan ada generasi sebab tiada biji benih. Tu soalan SPM tu. Okey, anggur hijau tanpa biji. Kalau saya pun pergi beli hak ni juga. Ianya dihasilkan melalui kaedah partenokarpi. Okey, nanti next slide seterusnya saya akan cerita apakah itu partenokarpi. Okey, tengok pisang ni. Ni penuh biji, yang ni tak ada. Kalau kita confirm lah kita beli yang ni. Sedap, cepat dan mudah disediakan. Sama juga dengan buah-buah yang lain. Okey. Kita nak pergi kepada kegunaan hormon dalam pertanian lah. Okey, hormon tumbuhan boleh diekstrak dan juga disintesis sama macam kita manusia. Bagaimana kita ekstrak hormon insulin. Juga hormon tumbuhan pun boleh diekstrak lah. Okey, bila kita rujuk kepada gambar rajah ni, banyaklah hormon. Contohnya hormon oksin dan juga gibberellin, asid gibberellin yang akan mengawal pemanjangan pucuk dengan akar. Lepas tu yang boleh initiate of flowering, yang boleh menggalakkan pembungaan. Banyaklah hormon sebenarnya. Tapi kita nak pergi kepada hormon oksin. Oksin ni contohnya dalam pertumbuhan akar adventitious, di mana bila kita sembuh oksin, ia boleh menggalakkan pertumbuhan, typing error, pertumbuhan akar pada keratan batang. Dekat keratan batang kita buat dan kita sembuhkan oksin, dia boleh menggalakkan pertumbuhan akar lah. Ataupun paling penting sebagai racun rumpai, herbicide, di mana kepekatan oksin yang tinggi membunuh tumbuhan dicotyledon tetapi tidak monocotyledon lah. Contohnya kalau awak tengok orang yang sembuh racun ni, ada setengah orang tu sembuh racun hari ni, seminggu tak mati lagi. Mungkin bergantung kepada dia punya kepekatan oksin lah. Yang ketiga, pembentukan buah tanpa biji tadi. Apa tu kaedah dia? Partenokarpi. Oksin disembuh pada stigma dan ovari bunga. Ovari berkembang tanpa proses persenyawaan membentuk buah tanpa biji. Dan yang keempat, pembentukan tumbuhan yang rendah ataupun rimbun. Ni pokok apa ni? Pokok bonsai lah. Pemotongan hujung pucuk untuk mengurangkan aras oksin menyebabkan tunas sisi dan pokok menjadi rimbun. Ni growth rose from the cutting. Kita potong-potong pokok bunga ros kan. Nanti kita sembuh oksin, dia akan menggalakkan pertumbuhan akar. Itu yang keempat. Pembentukan terminal bud release oksin inhibiting growth of lateral bud. Maknanya dia akan jadi pokok yang rimbun lah. Potong saja atas ni. Nak elakkan daripada oksin menggalakkan pemanjangan pokok ke bahagian atas. Hormon gibberellin pula, ia akan merangsang pembahagian sel dan pemanjangan sel. Digunakan untuk mengelakkan pokok terlalu renik.
Lagi membesarkan buah, digunakan bersama-sama dengan auksin untuk menghasilkan buah yang lebih besar lah. Okey. Lagi tengok ni. Ni pokok renik lah. Tapi dia akan sembuh dengan gibberellin. Maka dia boleh elakkan daripada pokok tu jadi renik lah. Okey, ni untuk membesarkan buah. Kalau kita pergi beli, kita tak beli kan buah ni kecil. Mesti beli buah yang ni lebih besar. Sebenarnya dia telah disembuh dengan hormon gibberellin lah. Okey. Hormon sitokinin pula digunakan bersama-sama dengan auksin. Sitokinin merangsang mitosis dan juga pembezaan sel. Biasanya sitokinin ni digunakan dalam kultur tisu untuk merangsang pertumbuhan kalus. Ingat tak kita belajar kultur tisu, ini adalah kalus. Kalus sel yang belum membeza. Okey. Ini adalah sel yang belum membeza. Nanti ditambah dengan auksin, dia akan merangsang pertumbuhan pucuk dan juga akar. Nanti dia pindahkan kepada pokok tumbuhan yang lebih kecil lah. Okey. Ini adalah refresh balik kita punya kultur tisu. Contohnya kita ambil pokok tebu lah. Apical bud use as explant. Kita jadikan dia sebagai explant. Okey, establishment of shoot tip, ambil hujung pucuk. Lepas tu hujung pucuk akan merangsang mitosis. Okey, lepas tu ada pemanjangan pucuk. Okey, banyak-banyak pucuk nanti dipindahkan ke tanah lah. Okey, ini adalah hormon acid absisik. Kesan acid absisik adalah dia akan merencat percambahan dan juga pertumbuhan. Okey, di acid absisik ni dia akan disembuh pada biji benih untuk merencat pertumbuhan pokok. Okey. Ataupun dia induce buds dormancy, di mana used to inhibit growing apex into a dormant bud. Maknanya pada hujung pucuk tu dia nak elakkan hujung pucuk tu daripada menjadi pucuk utama lah. Okey. Induce the stomatal opening. Okey, ini pula hormon etilena. Perlu diingat, hormon etilena adalah sejenis yang bergas. Hormon yang bergas. Okey, dihasilkan oleh tumbuhan ataupun buah yang telah matang. Ia akan merangsang pemasakan buah. Okey, contoh penggunaan dia digunakan untuk mempercepatkan pemasakan buah. Okey, hak ni diinduce dengan gas etilena. Sebenarnya gas etilena ni kita tak perlu induce pun tak apa. Kita simpan contohnya macam ni. Okey, ini adalah buah yang telah masak dan ini pula buah yang belum masak. So, bila kita letakkan bersama-sama, buah yang masak ni akan menghasilkan gas etilena. Gas etilena ni akan meruap dan akan merangsang buah-buah yang lain juga untuk lebih cepat masak. Okey. Physical condition bagi buah yang belum masak adalah hijau, keras, masam, tak wangi lah. Okey, tak berbau macam buah itu, okey. Okey, chemical cause sebab dalam tu ada pektin, ada acid, starch, lush organs, okey, chlorophyll. Tapi kalau adanya enzim ethylene, dia akan mempercepatkan lah. Dia akan lebih berbau. Macam contoh buah yang masak kan, kalau simpan lama pun dia akan jadi rosak lah.